Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6 SK, tema Kesihatan Mental dan Emosi. Unit 4, Minda, tajuk Otak Manusia. SP 3.3.4. Jom belajar bersama Cikgu Sabaria. Seterusnya, mari kita lihat standard kandungan 3.3, iaitu membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Seterusnya, dalam standard pembelajaran 3.3.4, iaitu membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan. Dalam objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran, murid dapat pertama, membaca dan memindahkan bahan grafik dalam jadual. Yang kedua, membina kerangka dan menulis sebuah karangan autobiografi tentang aku otak manusia. Seterusnya, dalam kriteria kejayaan, pertama, murid boleh menjelaskan maklumat dalam gambar untuk dipindahkan ke dalam jadual. Kedua, murid boleh menulis sebuah karangan jenis autobiografi dengan menggunakan kerangka yang dibina. Pada hari ini, cikgu akan fokuskan kepada kemahiran menulis. Sila buka buku teks muka surat 20. Jom belajar bersama cikgu. Baiklah murid-murid. Di sini cikgu ada paparkan bahan grafik menunjukkan gambar otak manusia. Apakah itu otak? Cuba murid lihat dalam gambar ini. Otak terdapat di dalam kepala manusia. Untuk pengetahuan murid-murid, otak merupakan organ pusat kawalan utama badan, atau otak boleh mengawal pergerakan tubuh badan kita, di mana otak menerima maklumat melalui deria, dalam dan luar tubuh. Otak juga boleh menganalisa maklumat dan menghantar perutusan kepada badan yang mengawal fungsi dan tindakannya. Seterusnya, mari kita lihat gambar di sebelahnya pula, di mana menunjukkan
fungsi otak manusia. Dalam gambar yang pertama menunjukkan otak manusia berfungsi sebagai untuk berfikir dan juga untuk membuat kesimpulan. Gambar kedua menunjukkan bergerak ataupun berjalan. Gambar ketiga pula menunjukkan deria, iaitu makan, tidur dan juga mendengar. Seterusnya, mari kita lihat pula gambar di bahagian bawah itu tentang cara mencerdaskan otak. Gambar pertama menunjukkan cara iaitu bersenam. Gambar kedua makan makanan yang seimbang dan yang ketiga tidur secukupnya. Jadi, ini adalah idea dalam 6 gambar yang diberikan. Murid-murid dikehendaki menulis karangan autobiografi berdasarkan 6 gambar tersebut. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti seterusnya, murid-murid dikehendaki mengenal pasti idea utama dalam gambar tentang otak manusia. Mari kita lihat apakah fungsi otak manusia. Yang pertama, berfikir. Gambar kedua, bergerak. Gambar ketiga, deria. Ini adalah 3 fungsi otak. Seterusnya, mari kita lihat pula cara untuk mencerdaskan otak. Yang pertama, bersenam. Kedua, makan. Dan yang ketiga, tidur. Seterusnya, berdasarkan idea utama ini, murid-murid dikehendaki membina kerangka dengan menggunakan jadual bagi memudahkan murid-murid menghuraikan idea-idea yang telah dikenal pasti. Baiklah murid-murid, mari kita lihat dahulu perenggan pertama. Mesti ada pendahuluan. Telah diberi ayat sebagai pendahuluan iaitu aku otak manusia. Aku terletak di dalam kepala manusia. Jadi, murid-murid dikehendaki menyambung cerita dengan menggunakan idea utama yang telah dibina menggunakan jadual. Seterusnya, murid-murid dikehendaki membina kerangka sebelum menulis karangan autobiografi tentang aku otak manusia. Di sini cikgu telah paparkan kerangka yang boleh murid bina berdasarkan idea utama dan bahan grafik yang telah diberi. Yang pertama, fungsi otak ialah berfikir.
dan membuat kesimpulan. Huraiannya berfikir dan juga membuat kesimpulan. Maka ayat yang lengkap yang boleh murid tulis ialah aku membantu manusia, tempat kosong, bagi menyelesaikan masalah. Jadi murid-murid tuliskan apakah fungsi otak situ, iaitu berfikir. Yang kedua, aku juga dapat membantu manusia. Cuba tengok dalam huraian fungsi otak yang kedua, iaitu membuat kesimpulan. Seterusnya, fungsi otak juga dapat mengawal emosi. Huraiannya seperti gembira, marah, sedih atau teruja. Jadi, murid-murid lengkapkan ayat. Bukan itu sahaja, aku juga dapat membantu manusia. Maksudkan fungsi otak yang kedua apa tadi? Mengawal emosi. Baiklah murid-murid, di sini cikgu paparkan perenggan yang telah kita lengkapkan, iaitu tentang fungsi otak yang pertama. Aku membantu manusia, tempat kosong, bagi menyelesaikan masalah. Aku juga dapat membantu manusia, tempat kosong. Bukan itu sahaja, aku juga dapat membantu manusia, tempat kosong, seperti perasaan gembira, marah, teruja dan sedih. Di sini adalah contoh perenggan pertama yang telah kita lengkapkan berdasarkan kerangka dalam jadual sebentar tadi. Seterusnya, kita lihat pula perenggan kedua, iaitu fungsi otak yang kedua, iaitu bergerak. Idea utamanya ialah berdasarkan bahan grafik, anda dapat lihat di situ ada gambar berjalan dan juga berlari. Huraiannya berjalan, berlari dan melompat. Ayat lengkapnya ialah aku membolehkan manusia, tempat kosong, ke mana-mana sahaja. Jadi fungsi otak yang pertama tadi apa? Bergerak. Sila masukkan dalam ayat tersebut. Aku juga membantu manusia, tempat kosong, dengan pantas atau perlahan. Apa dia situ? Pergerakan yang pantas dan perlahan. Contohnya, berlari. Tambahan pula, aku dapat membolehkan manusia untuk dengan gembiranya dengan kawalan aku, iaitu melompat. Sini otak boleh mengawal pergerakan kita, ya, sama ada nak bergerak pantas ataupun perlahan dan sebaliknya. Di sini cikgu telah paparkan contoh perenggan kedua setelah murid-murid uraikan idea utama dalam bentuk kerangka. Jadi murid-murid salin semula dalam bentuk perenggan yang lengkap. Aku membolehkan manusia, tempat kosong, ke mana-mana sahaja. Aku juga membantu manusia, tempat kosong, dengan pantas atau perlahan. Tambahan pula, aku dapat membolehkan manusia untuk tempat kosong dengan gembiranya dengan kawalan aku. Di sini murid-murid dikehendaki melengkapkan tempat kosong tersebut dengan fungsi otak yang kedua. Jadi murid-murid lihat berdasarkan kepada jadual
yang telah murid lengkapkan tadi. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat perenggan yang ketiga untuk membina kerangka sebelum menulis karangan. Idea utama yang ketiga ialah deria. Fungsi otak yang ketiga ialah deria. Di mana tengok gambar. Gambar pertama makan, gambar kedua menghidu dan gambar ketiga mendengar. Jadi huraian, di bahagian huraian murid boleh tulis itu merasa makanan, menghidu bau. Contoh ayat, aku dapat membantu manusia untuk pelbagai makanan dan minuman. Jadi jawapan sini ialah merasa makanan. Yang kedua, aku boleh menolong manusia untuk pelbagai bau wangi dan busuk. Iaitu jawapannya ialah menghidu bau. Yang ketiga, deria, iaitu mendengar bunyi. Di mana cuba murid lihat dalam gambar. Fungsi mendengar menggunakan telinga. Jadi ayat lengkapnya ialah bukan itu sahaja, malah aku juga dapat membantu manusia untuk tempat kosong seperti bunyi muzik dan haiwan. Jadi derianya ialah mendengar bunyi. Jadi murid-murid boleh lihat contoh dalam perenggan ketiga. Murid-murid boleh tulis berdasarkan kerangka yang telah dibina tadi. Aku dapat membantu manusia untuk tempat kosong, pelbagai makanan dan minuman. Aku boleh menolong manusia untuk tempat kosong, pelbagai bau wangi dan busuk. Bukan itu sahaja, aku juga dapat membantu manusia untuk tempat kosong seperti bunyi muzik dan haiwan. Jadi, murid-murid lengkapkan tempat kosong itu dengan fungsi otak yang ketiga, iaitu deria, apa tadi? Makan, menghidu bau dan juga mendengar. Seterusnya, untuk perenggan yang keempat, idea utama ialah cara mencerdaskan otak. Okey, yang pertama dalam gambar itu iaitu bersenam. Huraian bersenam. Yang kedua, membekalkan oksigen. Jadi murid boleh lengkapkan ayat seperti berikut. Aku akan menjadi cerdas apabila manusia selalu, tengok gambar dalam huraian, iaitu bersenam. Cerdas ni untuk otak. Bila kita bersenam, badan menjadi cergas. Cergas untuk badan, cerdas untuk otak. Yang kedua, apabila manusia bersenam, aktiviti ini dapat, apa huraian kedua? Membekalkan oksigen kepadaku. Selain itu, cara mencerdaskan otak dengan bersenam juga, apa dia? Tengok huraian itu, menyihatkan tubuh badan. Jadi, ayat lengkapnya ialah kesannya aktiviti ini dapat tempat kosong, manusia, seterusnya mencerdaskanku. Apakah jawapannya? Menyihatkan tubuh badan. Jadi murid lengkapkan tempat kosong tersebut.
Baiklah murid-murid, mari kita baca perenggan keempat yang telah murid lengkapkan sebentar tadi berdasarkan kerangka menggunakan idea utama. Aku akan menjadi cerdas apabila manusia selalu, tengok gambar apa tadi, bersenam. Apabila manusia bersenam, aktiviti ini dapat tempat kosong kepadaku. Kesannya, aktiviti ini dapat tempat kosong manusia, seterusnya mencerdaskanku. Seterusnya, kita lihat pula perenggan yang kelima. Bagaimana membina kerangka. Diharapkan murid-murid dah faham proses bagaimana membina kerangka menggunakan idea utama dalam bentuk jadual. Cara mencerdaskan otak yang kedua ialah makan makanan yang seimbang. Huraian situ, makan, kedua, piramid makanan. Jadi, murid-murid lengkapkan ayat seperti berikut. Aku juga akan menjadi cerdas apabila manusia amal. Amal apa? Tengok dekat huraian tu. Amal, makan makanan yang sihat. Seterusnya, yang kedua, manusia perlu makan makanan ikut, tengok huraian apa itu? Piramid makanan. Manusia perlu makan makanan ikut piramid makanan seperti susu, buah, biji dan sayur. Selain itu, cara mencerdaskan otak dengan makan makanan seimbang, huraian berfikir. Kesannya, manusia akan sihat dan aku dapat tempat kosong secara rasional. Jadi, jawapan sini ialah berfikir. Ayat lengkapnya, kesannya, manusia akan sihat dan aku dapat berfikir secara rasional. Seterusnya, mari kita lihat ayat lengkap dalam satu perenggan. Aku juga akan menjadi cerdas apabila manusia amal, tempat kosong, makanan yang sihat. Manusia perlu makan makanan ikut tempat kosong seperti susu, buah, biji dan sayur. Kesannya, manusia akan sihat dan aku dapat tempat kosong secara rasional. Jadi, cikgu harap murid-murid dah faham bagaimana untuk membina kerangka dan menulis isi ataupun idea utama dalam satu perenggan yang lengkap. Seterusnya, mari kita lihat pula untuk perenggan yang keenam. Idea utama yang telah diberikan ialah cara mencerdaskan otak yang ketiga iaitu tidur. Huraiannya, tidur secukupnya. Yang kedua, 8 jam sehari. Jadi, murid-murid boleh melengkapkan ayat seperti berikut. Aku akan menjadi cerdas apabila manusia tidur secukupnya. Manusia perlu tidur selama, tengok kat huraian tu apa dia? 8 jam sehari. Seterusnya, dengan tidur juga, huraiannya ialah sentiasa cerdas. Ayat lengkapnya ialah, kesannya, aku dapat jadikan manusia tempat kosong sewaktu belajar dan bekerja. Jawapannya ialah sentiasa cergas. Jadi, di sini perenggan yang lengkap untuk perenggan yang keenam ialah aku akan menjadi cerdas apabila manusia tempat kosongnya.
Manusia perlu tidur selama tempat kosong. Kesannya, aku dapat jadikan manusia tempat kosong sewaktu belajar dan bekerja. Baiklah murid-murid, untuk menulis karangan tentang otak kita, di sini cikgu ada paparkan perbualan antara Izuni dengan rakannya, di mana Izuni mendengar persoalan yang ditanya oleh rakannya, iaitu sudahkah kamu membina kerangka untuk menulis karangan tentang otak kita? Ya, kita telah bina kerangka tadi bersama-sama. Tetapi di sini cikgu ingin jelaskan tentang jenis karangan. Berdasarkan kerangka yang murid bina tadi, ada dua bentuk karangan yang boleh murid tulis, iaitu karangan jenis fakta ataupun karangan jenis autobiografi. Tetapi dalam penerangan cikgu tadi dan kerangka yang kita bina, kita lebih kepada karangan jenis autobiografi. Jadi murid-murid boleh pilih untuk menulis karangan yang mana satu, sama ada jenis fakta ataupun jenis autobiografi. Sebelum itu, cikgu akan terangkan dahulu apa itu karangan jenis fakta. Karangan jenis fakta ialah karangan berbentuk perbincangan. Mesti mempunyai pengetahuan yang luas dan perlu banyak membaca. Dalam karangan ini, murid-murid perlu beri hujah yang tepat bagi tajuk yang diberikan dengan menggunakan bahasa yang tepat, dan ayat pula janganlah melirik-lirik atau berbunga-bunga. Untuk pengetahuan murid-murid, karangan fakta yang baik mesti ada pendahuluan. Yang kedua, isi mesti ada 4 perenggan, di mana dalam setiap perenggan murid mesti menulis idea utama, contoh, kesan ataupun huraian. Dan yang ketiga, penutup. Tadi dalam dalam karangan fakta mesti ada 6 perenggan. Dan bahagian penutup, murid-murid mesti letakkan kesimpulan untuk menegaskan tentang isi dan perbincangan yang murid-murid berikan dalam setiap perenggan tadi. Baik, murid-murid tahu tak apa itu karangan jenis autobiografi? Karangan ini iaitu karangan tidak berformat. Ada 6 perenggan. Karangan ini meminta anda mengandaikan diri menjadi sesuatu, contohnya benda. Dalam menulis karangan jenis autobiografi, perkara yang perlu diberi perhatian semasa menulis karangan ini ialah yang pertama, asal kejadian atau tempat. Yang kedua, menceritakan tentang sifat fizikal seperti bentuk, rupa ataupun warna. Yang ketiga, mesti ada tuan yang menjaga anda. Contoh, jika anda menjadi pensel, siapa tuan anda? Yang keempat, hikmat anda. Murid-murid kena ceritakan tentang hikmat yang telah ataupun tugas yang anda berikan kepada tuan anda. Yang kelima, ceritakan peristiwa ataupun pengalaman yang menarik. Yang keenam, perkara yang terjadi di akhirnya. Dan yang ketujuh,
Pastikan bahasa yang digunakan mestilah mudah dan tepat. Baiklah murid-murid. Murid-murid dikehendaki menjawab sama ada soalan yang pertama, karangan autobiografi, iaitu Aku Otak Manusia. Pengenalan telah diberi di peringkat awal, iaitu Aku Otak Manusia, aku terletak di dalam kepala manusia. Jadi murid-murid lengkapkan perenggan pertama berdasarkan paparan cikgu dalam P1 tadi yang telah kita bincangkan. P1 tu maksudnya perenggan yang pertama. Kemudian murid-murid masukkan wacana, penanda wacana, iaitu selain itu aku, masukkan maklumat yang kita lengkapkan dalam perenggan yang kedua. Seterusnya, aku juga masukkan dalam maklumat dalam perenggan yang ketiga. Di samping itu, aku akan perenggan yang keempat. Tambahan lagi, aku juga, yang ini masukkan pula perenggan yang kelima. Akhir sekali, aku juga perenggan yang keenam. Ini adalah contoh bagaimana untuk membina dan menulis karangan autobiografi tentang Aku Otak Manusia. Diharapkan murid-murid dapat menulis karangan ini dengan baik. Baiklah murid-murid, jika ada murid yang berminat untuk menjawab soalan yang kedua, iaitu karangan fakta, tuliskan sebuah karangan jenis fakta yang bertajuk Otak Kita. Cikgu beri sedikit contoh bagaimana untuk menulis karangan fakta. Pengenalan ayat telah diberi. Setiap orang mempunyai otak. Otak terletak di dalam kepala kita. Jadi, murid-murid bolehlah ambil perenggan yang pertama yang kita bincang tadi. Tapi yang ini lebih kepada laras untuk ayat karangan autobiografi. Murid-murid cuma perlu tukar aku kepada otak. Kemudian manusia tukarkan kepada kita. Itu contoh ya. Aku jadi kita, manusia jadi aku jadi otak, manusia jadi kita. Tukarkannya itu saja, yang lain sama maklumatnya. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid. Terima kasih kerana subscribe channel Jari Jemari Alia. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.